orang tu dia makan banyak, dari segi adat wajib kenyang, mesti kenyang. Tetapi dari segi hukum akal, kita mengatakan orang yang makan banyak tak semestinya pasti kenyang. Kenapa? Kerana makan banyak tu Allah yang izinkan, kenyang pun Allah yang izinkan. Jadi sebab itu kita kata benda yang wajib pada adat, mustahil pada adat, bila ditilik kepada hukum akal, dia duduk dalam perkara harus pada akal. Sebab hukum akal ni dia ada 3 juga, iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kita tak urai panjang lagi sebab belum masuk. Cuma saya nak bagi tahu perbezaan dia. Harus pada akal kita boleh terima. Kalau orang kata orang ni makan terlalu banyak tetapi tidak kenyang-kenyang, akal kita kata ya boleh jadi. Sebab apa? Sebab yang bagi kenyang tu Allah. Kalau Allah tak bagi kenyang, Allah tak izinkan kenyang, dia makan 10 pinggan pun tak kenyang. Tapi kalau tilik pada hukum adat, kalau makan 10 pinggan tak kenyang-kenyang, itu mustahil adat. Kita tak boleh kata mustahil akal. Kalau mustahil akal, akal kita tak boleh terima, itu salah. Sebab itu ulama kata benda yang mustahil pada adat hanya harus pada akal. Akal kita boleh terima. Kita faham dah wajib pada adat iaitu api mesti membakar. Itu wajib pada adat. Kalau ada orang bilang kita bakar kertas yang kering tapi tak terbakar, kita mustahil pada adat. Tetapi benda ini bila kita tilik kepada hukum akal, apa dia? Api ini, kalau ada orang bilang dia dibakar oleh api tetapi tidak terbakar, akal kita boleh terima tak tidak terbakar tu? Akal kita boleh terima tak? Boleh. Sebab dia nak terbakar ataupun tidak, itu dengan izin Allah. Ada tak benda tak terbakar? Ada. Nabi Ibrahim AS. Sedangkan kalau kita tengok kepada hukum adat tadi, api mesti membakar, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bila begitu, kita faham perbezaan di antara hukum adat dan hukum akal, maka kita boleh terima kisah-kisah mukjizat yang berlaku. Mukjizat ni adalah perkara yang berlaku di luar kebiasaan adat. Mukjizat ataupun karamah. Benda ini berlaku, kesemuanya berlaku di luar adat kebiasaan.